warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam kuliah maghrib yang diadakan di masjid ini, dan semalam saya mohon maaf tak dapat hadir sebab saya tak tahu kata dah mula kuliah dah malam semalam kan. Jadi biasanya saya duk ingat apa cuti masih lagi berjalan dan kita masih lagi berada pada hari tasyrik. Jadi saya duk anggap kata tak start lagi lah, itu maksud dia. Baik, jadi insyaAllah malam ni kita akan sambung. Sebelum daripada kita mulakan bacaan kitab kita, pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang menyumbang daging korban untuk pelajar-pelajar di pondok saya. Jadi jazakallahu khairan katsira. Jadi semoga kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat menerima amalan korban kita dan dijadikan tabung ganjaran dan amalan yang kita akan raih di hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi malam ini insya-Allah kita sambung balik bacaan kitab Wisyahul Afrah, yang mana kita masih lagi membicarakan tajuk syarat-syarat sah sembahyang, tajuk syarat-syarat sah sembahyang tu. Masih lagi di dalam tajuk syarat sah sembahyang, muka surat 22, dan kita masih berada di dalam perbicaraan mengenai aurat, ya. Aurat ketika di dalam sembahyang. Jadi malam ini kita sambung berkenaan dengan aurat perempuan di dalam ibadah sembahyang dan juga di luar ibadah sembahyang. Baik, jadi tuan-tuan boleh tengok muka surat 22 baris yang keempat, tak silap saya. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka aurat sahaya perempuan, yakni hamba perempuan, dan jika muba'ad atau khunsa sekalipun, auratnya antara pusat dan lutut pada sembahyang dan pada laki-laki yang mahramnya dan pada khulwah dan segala perempuan. Baik, ini aurat hamba perempuan lah, ya. Jadi hamba tidak ada dah zaman kita lah ni. Cuma dia nyatakan hamba perempuan aurat dia, walaupun hamba itu muba'adah, ya. Maksud dia hamba yang sebahagian daripada diri dia itu sudah merdeka, sebahagian lagi belum dimerdekakan, kan. Ni contoh-contoh ataupun jenis-jenis hamba, ya, yang terdapat dalam Islam kita. Ya, antaranya hamba yang separuh merdeka, separuh lagi hamba. Ya, pasal apa jadi macam tu? Pasal seorang hamba ini dimiliki oleh dua orang misalnya. Apabila seseorang daripada tuan dia itu, salah seorang daripada dua orang tuan tu merdekakan bahagian dia daripada seorang hamba, jadilah hamba tersebut muba'ad, hamba yang setengah, dia panggil setengah merdeka setengah hamba, ataupun khunsa dia kata, ya. Sahaya khunsa maknanya manusia yang mempunyai dua alat kelamin. Hukum dia seperti perempuan, kalau hamba khunsa sekalipun. Jadi auratnya di antara pusat dan lutut di dalam sembahyang, dia macam laki juga. Aurat dia antara pusat dengan lutut di depan laki mahram dia, ya. Dan ketika dalam khulwah duduk seorang diri, dan juga di hadapan perempuan. Baik, adapun auratnya pada laki-laki yang halal,
laki-laki yang boleh berkahwin dengan dia. Halal ni makna laki-laki asing. Maka sekalian badannya, seluruh tubuh badan dia dikira aurat, termasuk muka dengan dua telapak tangan. Ini untuk hamba perempuan. Baik. Maka hasilnya, kesimpulan dia, bagi sahaya perempuan itu dua aurat jua, ya. Jadi hamba perempuan ada dua aurat. Aurat dalam sembahyang antara pusat dengan lutut, iaitu di dalam sembahyang, hadapan lelaki mahram, dalam khulwah, dan di hadapan perempuan. Kalau aurat di hadapan lelaki yang boleh berkahwin dengan dia, yang halal baginya, maka auratnya sekalian badan, ya. Baik, itu untuk hamba perempuan lah, tak penting sangat kerana sistem hamba ni tidak ada zaman kita dah. Baik, kita sambung. Dia kata, dan aurat perempuan yang merdeka. Ini penting. Demikian lagi khunsa, aurat perempuan yang merdeka, yang bukan hamba. Begitu juga aurat khunsa, ya. Khunsa ni ialah manusia yang mempunyai dua alat kelamin, ya. Ada dua alat kelamin, nama dia khunsa lah, ya. Maka hukum dia seperti perempuan khunsa ni. Baik, auratnya di dalam sembahyang barang yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya, zahir dan batinnya. Dua tapak tangan, zahir tapak tangan dan batin, yakni belakang tapak tangan dan batin, iaitu tapak tangan itu sendiri, ya. Depan ni lah, atas bawah lah, ya. Tapak tangan kita ini dipanggil zahir, yang ni dipanggil batin. Bila kita duduk macam tu, dah belakang tak nampak, tak nampak tu panggil batin, yang ni zahir, ya. Okey lah. Baik, hingga kepada pergelangan keduanya, yang ni pergelangan tangan. Maka aurat perempuan di dalam sembahyang, aurat perempuan dalam sembahyang seluruh tubuh dia, daripada kepala sampai ke kaki. Tapak kaki pun tak boleh nampak. Dari kepala sampai kaki, tapak kaki pun tak boleh nampak aurat dia, nah. Di dalam sembahyang ni, kecuali muka dan dua pergelangan tangan. Muka dan dua pergelangan tangan, maknanya dua tapak tangan depan, belakang, dan juga tapak tangan tu sampai pergelangan ni, orang panggil pergelangan lah ni. Ada sendi tang ni kan. Ada sendi tu, ada ni sendi kita kan. Semua orang ada tangan dan sendi. Tak tahulah kok ada orang Allah Taala cipta tak ada sendi sini. Kalau kata tak ada sendi sini tak boleh gerak, dikira ambil tang ni juga. Ambil tang kebiasaannya yang ada sendi tu. Dia ada tulang tang ni kan. Tang ni sendi. Ini nama dia pergelangan tangan. Jadi aurat perempuan dalam sembahyang dua ni lah. Yang lain semua aurat perempuan dalam sembahyang seluruh tubuh kecuali muka dengan dua tapak tangan sampai pergelangan tangan. Maknanya apa? Maknanya muka tak wajib tutup dan dua pergelangan tangan pun tak wajib tutup di dalam sembahyang, ya. Baik, satu benda yang penting kita perlu ambil perhatian bila kata aurat aurat perempuan dalam sembahyang ini. Yang pertamanya, yang bukan aurat, muka. Yang kata muka tu tang mana? Kata muka tu. Jadi muka ni ialah kawasan yang kita ambil uduk tu. Tu muka. Ya. Kawasan tu kena tutup. Jadi kawasan mana yang daripada atas tempat tumbuh rambut kan, sampai ke ujung dagu kita ni, tu sebelah memanjang, sebelah lebar daripada ada tang cuping telinga kan, ada daging tumbuh sikit tu sampai ke sini. Tu dia panggil keseluruhan muka kita. Kita ambil keseluruhan kereta rentas dia tu, itulah muka, ya. Baik, tak apalah tu. Kemudian bila kita nak menutup aurat dengan tudung kita dalam sembahyang, kena ambil perhatian, ya, bawah
dagu kita ni, bawah dagu ni kan, leher kita ni lah, bawah dagu ni, ini masih dikira sebagai aurat. Ya. Atas daripada tempat tumbuh rambut dahi kita, itu dikira aurat. Rambut kita dikira aurat, rambut perempuan lah. Kalau keluar seorak rambut dari tudung dia, maka dikira nampak aurat, tak sah sembahyang dia. Ya. Di tepi ni pun tak sama juga, ya. Keseluruhan tepi muka kita ni, sebelah telinga ni pun, sebelah belakang dia tu aurat, kiri kanan. Jadi kena ambil perhatian bila kita memakai tudung, ya, dia kena tutup. Sebab tu tudung telekung kan, telekung yang kita pakai tu dia buat siap tapak kan, ada tapak. Tapak tu, tapak letak dekat dagu ni. Tu ada pasal bukan buat saja tapak tu kan, supaya dia nak tutup tang ni. Kalau tak ada tapak, dia akan ikat di bawah ni. Bila ikat di bawah ni, apa jadi? Dia akan nampak sebahagian daripada aurat. Tak sah sebenarnya. Tidak. Ni. Tak sah. Masa kita sujud, tangan terbuka. Okey. Semasa sujud bagi orang perempuan ni, kalau dia pakai jubah misalnya, dia tak pakai telekung lah. Dia pakai jubah, tudung ada. Bila dia sujud, tu sebab telekung ni dia labuh sampai ke bawah. Tujuan dia macam tu lah, nak tutup bahagian tangan kita, khususnya selepas pergelangan tangan, lengan ni takut terbuka, tertarik. Bila kita pakai jubah kita, dia punya kancing dia longgar ni, dia punya ni dia tak buah ketat ni tu kan, tak selesa. Bila longgar ni, kadang jubah ni tak ada orang pakai macam ni. Ada tak? Kan, ada orang perempuan pakai macam ni tak? Tak ada, dia akan pakai ngam-ngam di sini. Kemudian dia bagi longgar sikit. Dia tak pakai ketat sungguh sampai tak boleh nak menyawa. Kan? Dia longgar. Bila kita sujud, dia akan tertarik nah. Baju kita ni, lengan baju ni akan tertarik ke belakang, akan menampakkan sebahagian daripada lengan bawah kita. Itu akan menyebabkan batal sembahyang kalau dia tak pakai telekung tu lah. Sebab tu telekung direka khas dah. Kan? Tak ada masalah kalau kata orang perempuan dia tak pakai telekung pun tak apa. Telekung hak panjang tu lah, dia pakai tudung dia tutup. Yang ni kena jaga. Tapi selalunya dia akan terbuka juga. Kecuali dia pakai sarung. Ada orang perempuan pakai sarung tangan sampai rapat lah ni. Lepas tu diikat macam tu. Diikat di sini, ikat tepi ni lah. Ini pakai apa mas? Sarung tangan. Sarung lengan. Tu tak apa. Boleh. Jadi kalau dia lengan dia ni tertarik ke belakang, jadi masih lagi ditutup oleh orang panggil kain yang tudung lengan bawah ni. Pasal dia ada tali ikat tang ni, kan? Itu tak apa lah. Jenis-jenis orang Arab, dia sembahyang dia tak ada. Orang Arab tak ada telekung ni, orang Melayu kita. Orang Melayu kita ada telekung. Tuan-tuan pergi tengok di negara Arab, di Mekah, Madinah, ada orang Arab bawa telekung. Tak kira dia Allahu Akbar tu. Dia tak sama orang kita nah. Kita ni cermat semua lah. Buat telekung ni cermat elok. Orang Arab pun heran, ni macam mana ni orang ni Jawa dia lah. Semua dia panggil Jawa. Orang Jawa ya. Pakai macam ni, telekung panjang. Baiklah, itu kalau kita tak pakai telekung yang panjang tadi ni, yang labuh tu, kalau tertarik memang batal, tak sah sembahyang kita ni. Kerana terbuka sebahagian aurat. Tapi yang ni jarang lah, pasal kita pakai telekung yang labuh. Biasanya masalah ni tang muka ni. Ya. Jadi telekung dia ada tapak siap tutup kan. Kita kena tak tudung kita ni pada tapak dia. Dagu kita ni tak pada tapak, dia akan tutup lah bawah ni. Tepi dia pun tutup, sebab tu dia buat dia buat getah kan, getah jerat tu. Telekung ada getah jerat, nak bagi dia tarik ke dalam supaya satunya
rambut kita tak keluar, kan? Betul pakai orang panggil anak tudung kan, tak mau bagi rambut keluar. Kemudian pula jerak ni supaya dia tak, bila kita turun sujud maklum dia akan tertarik kan. Jadi getah ni dia akan tutup. Tu tujuan dia buat elok dah tu. Telekung tu buat elok dah. Jangan ubah. Kau main passion baru, telekung style baru pula, jadi payah ya. Jadi jaga nah. Banyak orang perempuan dia pakai telekung tu ditak bawah pada dagu. Nampak sebahagian daripada bawah dagu dia ni. Ni kira aurat ni, tak sah sembahyang dia. Ni dua benda ni lah, rambut walaupun sorat dengan bawah dagu ni. Ya. Kalau aurat dalam sembahyang bagi perempuan ni, dia kena tutup ke dalam ke semua tudung dia. Ya, tutup ke dalam supaya kita dapat menutup aurat dengan yakin. Kalau ambil wudu, dia kena basuh muka tu sampai ke belakang, ke atas, ke bawah, supaya kita basuh muka kita tu dengan yakin, ayak sampai keseluruhan kawasan muka. Ya, itu beza antara wudu dengan menutup aurat. Ya, jelas no? Tak ada apa kan? Okey no? Yang satu tak. Ya. Yang kita kuatir ni dia yang pakai lebih pada tutup kita kata atas kening. Baik, satu lagi, kalau yang pakai anak tudung, dia tutup sebahagian daripada dahi dia. Kemudian dia pakai pula telekung tu tutup habis dahi sampai rapat atas kening. Baiklah, ni pun satu jugalah perkara yang kita kena ambil perhatian. Dahi mesti dibuka sebahagian, tak semua, tak apa, sebahagian. Ya. Kalau kita tutup rapat, contoh ni saya buat contoh no, macam ni ya, ni serban, saya buat macam ni ya. Macam tu. Ni orang lelaki pun sama juga, lelaki perempuan sama ya. Tutup macam ni, rapat ni. Kan? Jadi orang pakai serban macam ni. Jadi rapat. Tak apalah waktu sembahyang ni, tapi bila sujud, masalah sujud lah. Bila kita sujud, maka dahi kita tak mencecah tempat sujud. Ini hukum ni merangkumi laki dan perempuan, kerana dia berkaitan dengan syarat sah sujud. Nanti akan dibincangkan dalam bab rukun sembahyang lah. Kerana dalam bab sujud ya, salah satu syarat sah sujud, dahi ni mesti terbuka sebahagian daripada dahi, tak semua, tak apa. Bahagian daripada dahi itu mesti terbuka, jangan ditutup, supaya bila dia sujud dia mencecah tempat sujud. Direct contact kulit dahi kita tu dengan tempat sujud. Ni direct contact. Itu yang penting sekali lah. Kalau tutup, kalau orang perempuan pakai tadi telekung, dia tutup semua ni, sah sembahyang ni waktu mula tu, tapi bila dia sujud atas telekung dia tak buka dahi, jadi batal sembahyang. Itu dia berkaitan dengan sujud lah. Elok jugalah pertanyaan tu. Takut ada bahagian kita dia tutup semua, orang perempuan kan, lelaki pun sama jugalah, tutup semua bahagian ni. Jenis budak rambut panjang, bila dia nak sujud, dia dia angguk macam tu, rambut pun turun ke bawah, jenis pakai shampoo lah, moisturizer lah. Budak lelaki lah kan, bukan apa tu. Ingat orang perempuan je, lelaki lah ni menyemat ni. Tu nak masuk Instagram, nak masuk WeChat, nak masuk macam-macam lagi, nak tayang dia punya rupa dia dalam media sosial lah. Kena sentiasa cantik kan. Baik lah. Sama jugalah kalau tutup dengan rambut sampai tak kena langsung, tak sah sembahyang. Itu untuk orang lelaki. Baik. Okey, sambung lagi, kata musannif rahimahullahu taala. Baik, kata dia, maka dua anggota ini bukan aurat di dalam sembahyang, yakni muka dengan dua telapak tangan tu, sehingga kepergelangan tangan itu bukan aurat dalam sembahyang nah. Mana tak wajib ditutup, itu maksud dia. Dan yang lain daripada dua ini
sekaliannya aurat perempuan di dalam sembahyang. Lain badan ni semua dikira aurat, hingga rambutnya dan batin tapak kakinya, termasuk rambut dia. Saya kata kalau rambut tadi terkeluar, selai pun tak sah sembahyang, kerana dia telah menampakkan aurat. Kerana rambut tu aurat perempuan. Kalau perempuan rambut tu aurat dia. Walaupun dia pakai tudung elok, kadang-kadang tak pakai, masalah ni tak pakai nak tudung. Bila tak pakai nak tudung, rambut tu dia tak boleh kumpul buh dalam anak tudung tu kan. Jadi rambut sebahagian yang duduk di depan ni, atas dahi apa semua kat hubung kata keluar, kadang dia tak perasan. Kan, tak perasan. Akhirnya walaupun selai, tak sah sembahyang dia dah, batal, kerana kira tidak menutup aurat. Begitu juga tapak kaki, batin tapak kaki bawah ni lah, tapak kaki kita lah. Tapak kaki pun termasuk aurat bagi perempuan. Sebab itu dia pakai kain tu labuh sampai ke bawah. Tu buat elok dah lah. Kalau kata kain singkat, pakai stokin, selesai masalah kan. Kain stokin dah bah. Okey no? Baik, kemudian dia kata tetapi memadai menutup tapak kakinya dengan bumi pada ketika berdirinya. Mana waktu berdiri, kalau dia tutup kaki dia dengan tapak, dengan tempat dia pijak tu. Bumi ni maknanya tempat dia pijak tu lah. Bila kita berdiri, maknanya tapak kaki kita tertutup lah. Kan? Tutup. Tu tak ada masalah lah. Memang kok mana pun kok tu dah. Ini kalau orang tak pakai stokin, kira memadai dah. Bukan makna kena tutup tapak kaki tu pakai stokin tak. Tak semestinya. Cuma yang pentingnya kain dia kena labuh. Kain kena labuh. Kerana kalau kain singkat, dia akan nampak ni pula kaki ni. Belakang kaki tu, tepi dia, aurat juga tu bagi perempuan kan. Baik, cuma masalahnya ketika dia sujud. Jika sujud, kalau kain tu singkat, takut dia kain tu terangkat, nampak tapak kaki. Tu jadi batal sembahyang. Maka jika zahir tapak kakinya atau tumitnya pada ketika rukuknya atau sujudnya, batal sembahyangnya. Mana ketika dia rukuk atau ketika dia sujud, tiba-tiba ternampak tapak kaki ataupun terbuka tapak kaki atau tumit dia, batal sembahyang serta-merta lah. Ini pada masalah apa, kain dia tu singkat ataupun mungkin kain dia tu labuh kan, tapi terselak, dia tak perasan. Kalau kata dia terselak sendiri, angin ke selak, atau anak dia kan, tengah-tengah duduk sujud, anak dia masuk dalam kain, Allah tengah sujud kan, dia pergi selak, kita kena cepat-cepat ni lah, tutup balik tapi jangan perbuatan yang banyak dengan tangan tu. Kalau dah selak juga buka kan, kita nak kontrol tak boleh, kena berhenti sembahyang dah batal dah. Nampak macam mana? Baik. Okey. Adapun auratnya, itu aurat dalam sembahyang. Adapun auratnya perempuan yang merdeka dan juga khunsa tadi di luar sembahyang. Aurat luar sembahyang macam mana? Maka sekalian badannya pada laki-laki ajnabi. Okey, aurat perempuan dalam sembahyang, seluruh tubuh badan dia tu aurat kecuali muka dengan dua tapak tangan. Jelas dah. Tu yang pertama. Aurat yang kedua bagi perempuan dia banyak aurat dia. Yang kedua, aurat perempuan di luar sembahyang. Aurat perempuan di luar sembahyang pula, mana bukan ketika dia dalam sembahyang. Okey, kalau di luar sembahyang, ketika dia berhadapan ataupun dia berada di tempat yang adanya lelaki ajnabi. Apa makna lelaki ajnabi? Lelaki yang boleh dia berkahwin, lelaki yang halal dengan perempuan tu.
bukan mahram dia. Ya. Bukan ayah dia, bukan abang dia, bukan adik lelaki dia, bukan pak menakan dia lah. Kan? Lelaki yang halal berkahwin dengan perempuan tu namanya ajnabi, ya. Okey, aurat dia seluruh tubuh badan. Bila kata seluruh tubuh badan termasuk muka dengan dua telapak tangan, ya. Termasuk dengan muka dengan dua telapak tangan. Aurat dia wajib ditutup daripada pandangan laki-laki yang ajnabi. Ni sebab tu kita tengok ada gambar dulu, zaman dulu kan, depa keluar balik daripada arkaid kan, wanita Melayu zaman dulu ni, sebelum mula-mula British main. Jadi dilihat orang perempuan tu ditutup muka dia dengan kain kain apa, kain batik ni, depa buat tudung pakai kain batik tu, ataupun kain berbentuk corak batik lah, ya. Dia tutup. Dia jalan buka, tapi bila ada perempuan, ada lelaki yang ajnabi, dia akan tutup muka dia akan tunduk. Tu. Dalam arkaid tu ada gambar. Itu menunjukkan orang Melayu kita zaman dulu dia mengamalkan, ya, hukum hakam yang telah ditetapkan dalam syariat Islam kita berkaitan dengan aurat perempuan di hadapan lelaki yang ajnabi, ya. Itu yang mu'tamad lah, lelaki ajnabi. Cuma para ulama membahas secara panjang lebar masalah ni, ya. Adakah muka dengan dua telapak tangan ni merupakan aurat yang wajib ditutup ataupun macam mana, ya. Itu ada berlaku khilaf, perselisihan pandangan para ulama, ya. Jadi ada sebahagian mengatakan muka dengan dua telapak tangan ini bukan aurat di hadapan lelaki ajnabi, bukan aurat, tetapi wajib ditutup sekira berlakunya fitnah. Wajib ditutup muka dan dua telapak tangan sekira menimbulkan fitnah. Maka ulama menjelaskan fitnah ni apa dia? Fitnah ni ialah faktor yang membawa kepada berlakunya perzinaan, ya. Punca yang membawa kepada berlakunya perzinaan, tu bawa kepada rapat dia nak berzina ni, dia kena ada step dia. Dia bukan boleh pergi terus pergi berzina dah. Step dia pergi mengorat dulu. Lepas mengorat tu ambil nombor WhatsApp, ataupun buat private ni WhatsApp punya, sembang-sembang dulu. Ni saya cerita benda wakil kan tuan-tuan. Ni cerita hak anak cucu tuan-tuan ni, ada lah ni. Mungkin kita tak apa tahu, kita tak ada peduli mana kan. Tu lapis duduk di luar tu, ya. Lepas tu cara hak zaman dulu lah. Zaman dulu dia post surat pakai postman karat kan. Zaman lah tak kan. Dia dapat saja nombor kan. Kadang-kadang tengah duk tulis apa nama dan lagi dia tengok seorang perempuan tu duk tulis apa, tulis kan rekod COVID tu di kedai, tulis dengan nombor, dia pun mai, dia kata perempuan ni segak ni, boleh mengarat. Dia tengok nombor, dia ambil nombor, dia tulis ni ya. Senang lah ni, lagi senang no? Tulis WhatsApp, PM, private message, ya. Nak pi ke arah fitnah ni, perzinaan ni, dia kena kenal dulu kan. Jadi nak kenal macam dia kena tengok muka. Oh segak, segak aku kenal kan. Kalau dia tengok muka, Allah, muka orang budak lah dia panggil muka pecah kan. Bukan kamera ya, dia gambar pecah tak, muka pun pecah. Dia kata muka pecah tak payah, gigi rongak, Allah, gigi rongak, gigi jongang kan. Pipi tengok perempuan senyum gigi jongang. Tak jadi kita dah. Kan? Dia kena kenal balik muka. Di situlah tempat puncanya fitnah. Ya. Sebab itu para ulama meletakkan dalam mazhab kita Syafi'i lah. Sebab dia ada khilaf dalam mazhab yang lain. Jadi yang mu'tamad
sekiranya berlakunya fitnah akan menimbul ke arah fitnah perzinahan tadilah, maka muka dan dua telapak tangan ini wajib ditutup. Ya, untuk menutup pintu-pintu fitnah ni. Itu dalam pembahasan yang berkaitan dengan inilah, dengan aurat perempuan di hadapan lelaki yang ajnabi. Ada di sana pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, yang mengatakan muka dengan dua telapak tangan ni tak termasuklah, kerana orang perempuan yang banyak bermuamalah, ya, muamalah dengan jual beli misalnya. Kerana apa? Muka dengan dua telapak tangan ni tak menjadi aurat, dan ada beberapa situasi. Yang pertama, di hadapan lelaki ajnabi ni, ya. Yang pertamanya, ketika kita nak muamalah dengan dia, jual beli, dia jual barang ataupun dia nak beli barang, kita kena tengok muka dia bagi kenal, kan. Lagi dia jual barang, dia jual barang palsu, kita nak cari hitam mana? Kita tak kenal dia, kita nak bawa dia dakwa mahkamah pun tak boleh. Macam mana ni? Dia tak kenal muka. Sebab itu dibenarkan, kalau dia tutup, kita boleh minta, saya nak tengok, saya nak kenal tuan. Kalau dia tak mau bagi, tunjuk gambar. Tak apa, tunjuk kad benaran tu apa, kan. Bagi tahu, kata dia ni siapa dia, ya? Kalau kita jual beli dengan orang yang kita tak kenali, harus kita melihat. Yang kedua, nak meminang. Nak minang perempuan tu, kita nak meminang dia, harus kita melihat perempuan yang kita nak pinang tadi, ya. Berapa kali pun boleh nak bagi puas hati, ya. Yang ketiganya, nak merawat. Doktor nak merawat, ya. Bukan kata buka dengan dua telapak tangan. Doktor lelaki tak ada dah, doktor perempuan tak ada dah yang boleh merawat ni, kecuali dia ni, ya. Doktor lelaki ni seorang je. Dia boleh tengok muka, boleh tengok tempat, dan boleh tengok tempat sakit, tapi bahagian sakit tu saja, ya. Yang ni kena tutup. Ni tak, dia londes semua tak boleh, ya. Salah lah. Dia ada peraturan dia. Kalau orang yang kerja hospital, dia kena tahu lah, tang mana, tang paha ni boleh londes semua orang, senang, payah, kan, nak cek, kan, nak sinti payah, tak boleh. Dia kena buka tang tu ya. Tang mana sakit, tang tu buka. Dia tak boleh lah londes. Dia kena londes, angkat kain. Pasal nak tengok tang ni sakit, tang paha lah, tak boleh. Dia tang tu yang sakit, kan, paha kanan yang sakit, paha kiri tak sakit, tapi dia pakai seluar, kena londes semua. Kan, ataupun kena angkat, jadi nampak semua, tak boleh tu, salah. Itu orang panggil salah dari segi ni, undang-undang dalam syariat kita salah, ya. Sebab itu dalam bidang perubatan pun dia kena ada etika dia, menurut cara ajaran agama Islam kita. Ubat cara hospital tak ada masalah, kan, tapi etika dia, supaya selaras dengan kehendak agama kita Islam, ya. Itu penting. Baiklah. Sebab itu dia kata, dia beritahu di sini seluruh tubuh, makna ini yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, ya. Maka ulama perincikan lagi pasal apa? Kalau dia menimbulkan fitnah, ya. Fitnah tadilah. Baik. Kalau kata ni zaman fitnah sungguhlah, kan. Zaman kita ni zaman fitnah. Zaman yang berlakunya pergaulan bebas di antara lelaki dengan perempuan, ya. Tak terbatas, tak dikawal, tak boleh dikawal pergaulan tersebut di tempat kerja, di tempat mengaji dia, di tempat awam dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya dalam agama, ya. Pasal di hari ini kita cara hidup kita adaptasi daripada cara hidup moden, ya, daripada barat. Cara berfikir kita
cara hidup kita, cara makan kita, makanan kita, minuman kita, cara kerja kita, cara cara belajar kita, semua kita adaptasi ke sana. Kita tak ada model Islamnya, kan? Kita tak ada model Islam. Cara mentadbir kita, cuma kita hanya tinggal apa? Kita hanya tinggal tak berapa benda yang ada kat kita. Nikah, kahwin, cerai. Hanya tu cara Islam betul lah. Tak boleh adaptasi ni cara moden ya. Adaptasi moden tu tak payah pergi cari tok qadi dah. Pi pejabat pendaftar nikah di mahkamah, pi mahkamah kata kami nak kahwin. Kahwin, isi borang. Selesai. Esok main nak cerai, ambil borang cerai. Isi borang cerai. Selesai ya. Daftar mahkamah dah kita ada hatu-hatu yang satu-satunya yang terpelihara betul. Undang-undang urus kematian. Kalau kematian pun tak ada juga, ikut cara moden juga. Habis kita ikut suka ni nak pilih isi borang, cik nak bakar ke, nak tanam ke. Nak bakar ke nak tanam? Saya nak bakar. Bakar sip tak sip juga, mahal juga bakar. Tanam pun mahal juga. Mana mahal lagi? Bakar murah sikit. Bakar kan. Lepas tu abu nak buat macam mana? Ikut suka lah. Nak simpan dalam almari depan rumah kan. Tak, ni abu mayat ayahku. Misalnya boleh tak ada. Tu masih kekal. Kita tak ambil hak lain. Mati, nikah kahwin, maknanya sistem kekeluargaan Islam kan. Pusaka, dulu pusaka tak ada kan dulu. Ada tak? Dulu tak ada tu. Undang-undang pusaka ni baru digubal ya. Diasingkan, diberi kuasa kepada Mahkamah Syariah dalam tahun 90-an tak silap ya. Undang-undang di mana siapa-siapa nak buat pusaka cara sivil tak boleh. Kena pi ke Mahkamah Syariah. Dulu boleh. Boleh tak? Dulu boleh kan? Ya, dulu ni zaman dulu tahun 60-an, 70-an ada ingat? Tahun 80-an. Kita tak buat pusaka tak apa. Tanah kan. Ada ingat tak Haji? Saya tak ada lagi. Saya kecil je lah. Tak silap saya betul kan. Undang-undang faraid ni baru je. Dulu kalau buh penama, kita buh penama dulu ni, bila mati pi ke penama kan. Betul tak? Ada ingat tak? Dia bagi kuasa bagi kuasa ni. Dulu ni bank kalau bubuh penama, zaman dulu ni kalau bubuh penama, duit kan turun kat dia. Betul? Tak tahu no? Ada siapa tahu tak? Betul, cikgu dah. Betul no? EPF pun kan? Sokso no? EPF. Betul. Tapi bila balik main kena faraid, kena bagi balik. Kena bagi balik kan? Tak apa. Dapat ke dia? Kita pun nama. Oh, itu baru Haji. Itu undang-undang baru. Dulu ni ASB, ASN saya ingat saya. ASN saya ingat lagi lah tahun 80-an, walaupun saya kecil tu ingat lah. Awal 90-an kan. Lagi tu tadi? Sokso EPF kan. EPF tu buah penama isteri dapat isteri semua. Tapi lah tak boleh dah. Setelah digubal undang-undang, telah diluluskan undang-undang faraid, diasingkan kuasa. Harta orang Islam hendaklah dirujuk kepada Mahkamah Syariah. Itu yang kata bila buh penama, penama ni dia sebagai pentadbir, kuasa saja. Pemegang amanah ataupun pentadbir ni lah, harta pusaka. Nanti dia akan urus. Nama dia akan urus pusaka kecil ke. Kalau harta banyak kena pi ni lah Mahkamah Syariah, buat sijil faraid, selesai. Nampak tak? Itulah yang tinggal pun. Itu yang tinggal. Yang lain
hal lain semua cara hidup kita adaptasi daripada barat, ya, kerana mereka yang maju, mereka yang bawa emas kita, cara nak mentadbir kerajaan macam mana, ni cara dia macam ni, cara nak contohnya saya sekolah, modul sistem persekolahan, modul pengajaran, modul pembelajaran, PMP, ya, PDP, pengajaran dan juga pembelajaran, diadaptasi daripada sistem barat. Mereka yang reka cara macam ni, hampa buat cara ni, sistem kelas dia mengikut umur, ni dia punya sukatan mata pelajaran dia macam ni. Kita tak ada. Dari situlah corak pemikiran kita. Bila kita baca kitab, kita jadi jam. Betul jam tak? Jam kan? Jam kerana pemikiran kita tu keseluruhan dia pemikiran kita ni dah cara barat. Jadi kita susah nak terima. Sebab tu ada golongan kata ni tak boleh terima ni. Memang kita pun tahu memang tak boleh terima, sebab dia memang lahir duduk dalam sistem begitu dah. Kita duduk dalam sistem. Kita lahir, kita duduk dalam sistem yang kita berada di hari ini. Kan? Di sekolah dia ada sistem, pergi ke tempat kerja ada sistem dia. Jadi sistem itulah mencorok kehidupan kita dan pemikiran kita. Ini falsafah sikit, tuan-tuan faham tak apa saya kata? Maka jadi falsafah yang jadi teras dalam Islam ni, dia akan jadi suatu yang janggal bagi kita. Bila kita baca, puasa pelik. Memang pelik pasal kita dah duduk dan dimodelkan macam tu dah. Bila kita baca macam tak boleh nak terima, tak boleh masuk. Ni dia tinggi sikit lah pembahasan dia. Sebab tu bila dia kata aurat perempuan ni seluruh tubuh badan, payah tu Ustaz. Ya, memang payah pasal kita duduk dalam sistem dia yang berbeza daripada Islam ni. Dia menyeluruh, tuan-tuan. Sebahagian dia tak boleh ambil juzuk. Kita nak tahu Islam, kita kena duduk dalam seluruh sistem Islam tu, cara pemikiran dia, cara kehidupan dia. Itu dia kata Islam ni adalah cara hidup kita. Bila duduk dalam sistem tu, bila baca ni tak ada masalah. Tapi bila kita duduk dalam sistem yang lain, ya, bila duduk dalam sistem yang lain, kita cuma ambil sistem kegolongan Islam dan tadilah nikah, kahwin, mati, cerai apa semua. Yang lain semua adalah sistem yang kita adaptasi daripada luar Islam. Bila kita baca hukum syariat ni, dia akan bercanggah dengan pemikiran kita sendiri. Itu falsafah. Itu falsafah sebenarnya. Yang ni saja yang ada. Mau tak mau terima. Sebab tu lahirlah golongan yang dia Islam tetapi dia tak boleh terima. Quran kena tafsir semula. Ini tak boleh guna dalam zaman lah ni. Memanglah sebab kita duduk dalam sistem yang berbeza. Dia akan fikir macam tu, kan? Dia akan fikir macam tu. Baiklah. Cuma dalam pandangan yang dhaif dalam mazhab, muka dengan dua telapak tangan ni bukan aurat, kerana orang perempuan ni dia banyak keluar ni berbanding zaman dulu dan bermuamalah. Itu pun masih terikat juga. Sekiranya boleh membawa kepada fitnah, dia kena elak juga. Walaupun dibenarkan buka dua muka dengan dua telapak tangan, ya, itu pun masih terikat juga. Walaupun pendapat yang dhaif kata bukan aurat. Walaupun pendapat yang dhaif kata bukan aurat. Kalau kata aurat, pakat berdosa semua ni. Hal yang ada lah ni, berapa orang saja yang tutup muka dengan dua telapak tangan, ya. Tetapi itu pun masih terikat lagi. Kalau menimbulkan fitnah, dia tetap kena tutup juga. Ya? Nampak tak? Sebab tu di hari ni, tuan-tuan jangan heran, yang pakai tudung pergi berzina, kan? Yang pakai tudung berzina, pakai tudung saja dia tak kira tu, ya. Syaitan ni dia masuk semua. Orang alim ke, orang pakai tudung ke tak pakai tudung, semua dia masuk. Dia tak kira nah. Baik, sebab apa? Manusia ni dia ada nafsu. Nafsu ni ada pada semua manusia. Dia tak kira siapa. Okey nah, habis. Kita cukup masa no. Okey, jadi di hadapan lelaki yang ajnabi, ya, aurat dia seluruh tubuh badan. Itulah yang muktamad dalam mazhab kita, ya.
Jadi ada hari ni kita pakai yang dhaif. Yang dhaif tu pun masih tidak meraih lagi tu hak kata walaupun dhaif boleh, tetapi sekiranya ada faktor ke arah fitnah tu, ke arah bawa kepada perkara yang haram, dia tetap kena tutup dan kena elakkan diri. Tapi benda tu tak berlaku lah di hari ni, dah jadi kebiasaan dah. Sebab kerangka hidup kita tu, model dia tu bukan cara hak Islam sepenuhnya. Kita pakai tudung tetapi kita hidup di dalam sistem yang bercanggah. Ya. Sistem tu, sistem yang kita hidup ni, kita ada pergaulan yang tak terbatas antara lelaki dan perempuan. Tak ada penjarakan sosial antara lelaki dan perempuan. Tapi kita pakai tudung, maka akan timbul isu ni. Ya. Kita timbul isu ni. Okey dah. Itu aurat yang di luar sembahyang yang pertama. Baik, kemudian yang kedua dia kata, elok kita nak berhenti dah tu. Dan auratnya pada perempuan yang kafir, maka yang lain daripada barang yang zahir pada ketika berkhidmatnya. Ini aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan yang bukan Islam. Perempuan kafirah pun dia ada aurat dia juga, tak sama. Ya, cuma aurat dia tu ringan sikit. Itu dia kita akan bincangkan nanti insya-Allah, ya. Baik, saya rasa cukup sekadar itu dulu pada malam ini, insya-Allah. Semoga perbincangan ilmiah kita pada malam ini dapat memberi pengajaran kepada kita dan juga dapat menambahkan sedikit ilmu kepada kita sendiri. Mudah-mudahan dia sebagai panduan untuk kita memperbetulkan amal ibadah kita dan juga kehidupan kita dalam dunia ini. Semoga kita diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita beramal dengan syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seterusnya disampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.